Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan saya pun bukannya seorang yang pakar dalam bidang kulineri ni, tak. Saya pun bermula daripada bawah juga. Saya pun bermula daripada kata zero. Saya pun bermula daripada run business seorang-seorang. Dan saya juga buat bisnes secara offline, totally 100% offline. Saya buat secara menjaja. Saya tidak ada kedai, saya tidak ada kata gerai yang sewa khas ke, tidak ada. Bermulanya saya dalam bidang bisnes, terutamanya bisnes kulineri ni, ataupun bisnes bakery ni, dalam kata bermula dengan pergi menjaja. Saya pergi menjaja, sebab itulah saya seorang penjual kek jalanan. Saya penjaja kek jalanan. Tapi jalanan saya bukannya tepi jalan. Jalanan saya adalah saya pergi menjaja dari satu tempat kepada satu tempat. Saya tidak menunggu customer. Saya tidak suka permulaan tu. Saya tidak suka menunggu customer sebab lambat. Proses tu lambat permulaan. Untuk kita nak proses tu cepat, saya kena mencari customer. Sebab itulah saya pergi menjaja. Okey, tapi perlu diingat, menjaja bukan semua orang bukan semua orang boleh hadap dengan menjaja. Bukan semua orang. Sebab apa? Sebab menjaja ni memerlukan kekuatan fizikal dan mental. Kalau fizikal dan mental tidak kuat, jangan haraplah nak menjaja. Sebab menjaja ni orang akan, sebab kita tak ada kedai. Bila tak ada kedai ni, kita pergi menjaja daripada satu tempat ke satu tempat, orang akan memandang lekeh kat kita. Sebab apa? Sebabnya kita just bawa macam saya bawa dia kotak gitu je. Dia kotak je. Kotak pun tak ada. Kotak saya pun letak dalam kotak saja. Saya letak dalam kotak. Kek tu saya letak dalam kotak. Lepas tu saya bawa macam tu. Lepas tu saya pergi. Kalau macam saya banyak pergi ke sekolah-sekolah lah. Dan bila mana saya pergi tu, biasalah pandangan sinis orang ni terhadap kita. Sebab kita tidak ada kedai. Untuk permulaan tu jangan expect benda tu nak perfect semua. Nak ada kedai, nak ada stokis, nak ada. No. Kita bermulanya di bawah semua kita kena ada. Okey? Itulah saya. Saya tidak suka tunggu customer. Bila lah customer aku nak mari ni? Rumah aku ni bila customer aku ni? Bila? Kalau kita ni tak usaha ataupun tak ambil tindakan, macam mana kita nak bagi nampak kita punya bisnes kita? Macam mana customer nak membeli kita punya produk kita? Jangan haraplah, janganlah. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu cara dia. Terutamanya nak gunakan platform, sama ada nak gunakan platform offline ke online ke, yang mana? Sebab kita ada dua pilihan, offline dan online. Okey? So kalau macam saya 100% offline. Memang permulaan offline. Tapi bila mana berlakunya COVID-19 dan saya tak boleh nak jual dah. Nak pergi menjaja dah. Sebab itulah saya tak apalah, aku struggle untuk aku buat 100% online. Alhamdulillah, bila saya buat 100% online, cuma ada juga lagi offline, pergi COD. Itu saya lah, kerjaan saya tu memang saya suka benda-benda tu. Pergi COD, pergi beli barang. Tapi barang pun sekarang tak ada lah semacam dulu. Tak ada. Beli sikit-sikit je, tak beli banyak-banyak. Orang kata makin lama makin banyak. Sebab saya kepada main saya adalah fokus kepada kelas. So untuk macam contohlah, kalau macam hari yang saya rehat santai tu, saya buat kelas dan saya beli untuk kelas saja, untuk barang-barang tu. Alright. Dan kalau ada orang tanya saya, Nori berapa yang Nori jual tu, nak belilah, saya tak jual. Saya minta maaf banyak-banyak, saya tak jual deh. Kalau you all nak try benda tu, you all kena try apa yang saya tunjuk tu lah. Resepi-resepi yang telah saya sharekan.
Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You tengok komen dulu. Clear ke tak saya punya live untuk pagi ni? Hui, pagi ni aku nak cakap balik lah. Aduh. Malam ni pun nak buat gini macam syok ke buat gini. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cik Nori. Alhamdulillah. Pertama kali dapat join live. Hai. Pertama kali. Ui, excited tu. Kak Nori nak tanya berapa lama tahan topik kek coklat emas duduk kat luar? Lebih daripada 1 minggu lah. Lebih daripada 1 minggu. Kalau macam, kalau panas dia tengok kepada keadaan jugalah. Kalau macam panas hujan. So dia akan tak sampai lah. Macam saya pernah simpan dia dalam lebih kurang 1 bulan. Di luar. Di luar. Okay. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Clear. Alright. So sudah minta. Pergi pecek guna pula tu. Tubi habis. Aduh. Jalan. Clear. Okay. Kuala Terengganu clear. Sekejap. Setting dulu. Okay, beres. Alright. So, untuk pagi ni saya nak you all kata kita santai-santai lah. Banyak hari dah. Untuk kata saya tunjukkan dekat you all dekor kek. So, kita selit lah benda ni. Sebab apa? Sebab kata dekor kek saja pun you all tengok saya mendekor. Tapi you all tidak tahu cara ataupun penggunaan satu-satu barang tu bila kita nak topping kek ke, bila kita nak kata nak gunakan dalam penggunaan kek ke. So untuk pagi ni saya ada masa sedikit untuk saya nak kata saya nak rungkaikan. Aduh, nak rungkaikan. Kata perbezaan penggunaan buttercream dan fresh cream. Alright. So you all patut tahu deh, untuk penggunaan buttercream dan fresh cream, penggunaan dia boleh menggunakan topping. Untuk guna sebagai topping. Sebagai topping pun boleh. Macam gedah ni, tengok pakai pen. Aduh, pakai pen ni. Sebagai topping untuk kita buat kata untuk hiasan kek, untuk untuk nak buat inti pun boleh, untuk fresh cream dan buttercream. Tetapi you all perlu ingat banyak perbezaan buttercream dan fresh cream. Okey, untuk buttercream you all patut tahu apa penggunaan ataupun apa bahan-bahan untuk kita nak buat buttercream. Walaupun benda tu kata buttercream, lagu mana nak buat, guna butter ke? Tak, nama dia buttercream tapi tak guna butter pun. Tidak guna butter pun. Dia hanya kata kalau macam saya penggunaan buttercream saya buat cream well, shortening dan gula icing. Itu pun gula icing yang kena ayuk. Sebab apa kena ayuk? Sebab kita nak dapatkan tekstur yang paling halus. Sebab kalau tekstur dia tu tak halus, macam mana kita nak hasilkan benda tu bunga, macam mana kita nak hasilkan benda-benda yang boleh nampak halusnya seni tu, faham tak? Sebab itulah kalau buttercream memang saya akan ayuk icing. Kalau macam nak buat untuk campuran cream cheese, masukkan gula icing juga tapi tak payah ayuk pun tak apa. So you all kena tahu perbezaan di situ. Macam mana kita nak masukkan bahan-bahan tu supaya nampak lebih halus, supaya nampak benda tu smooth lah. Tekstur tu ataupun dia punya adunan dia tu cantik. Sebab itulah kalau macam buttercream biasa kalau macam buttercream ke dia ada warna dia, ada yang setengah tu ada buat warna kuning, ada setengah tu dia buat warna putih. Kalau macam saya lebih sukakan main saya adalah putih. Sebab kalau kita nak buatkan warna cream, boleh kita campurkan dengan butter untuk nak menjadikan benda tu cream. Okay. So
kalau macam setengah orang dia buat buttercream tu warna kuning, warna krim. Ada setengah tu buat warna putih. Kalau saya warna putih. Main saya buttercream adalah warna putih. Sebab itulah campuran dia tu tanpa butter ataupun margarin. Sebab kalau kita campurkan butter atau margarin, buttercream kita tu tidak menjadi warna putih. Dia akan jadi warna krim lah. Alright, so kalau campuran biasa dia akan campurkan dia punya cream well dan shortening. Cream well dan shortening. Kenapa cream well dan shortening? Kalau you campurkan shortening saja untuk nak jadikan buttercream, dia tidak akan jadi buttercream. Dia kita punya tekstur kita akan berminyak dan berlemak. Kita punya tekstur kalau kita tak buat ataupun tak campurkan dengan cream well. Tetapi kalau you nak buat buttercream tapi tidak campurkan dengan shortening, boleh. Tapi kita nak bagi kentalkan, nak bagi elok lagi kita punya buttercream, sebab itulah kita kena campurkan cream well dan shortening supaya tekstur dia tu lagi cantik. Dan dia kata tidak akan jadi berminyak lah sebab kita campurkan dengan cream well. Alright. Okay. Lelah aku ni. Nak tanya fresh cream kena letak wak freezer dulu ke sebelum putar? Nak tanya fresh cream kena letak tepat wat. Nak sikat sangat ni. Tak apa-apa. Freezer dulu kau sebelum putar. Okey, gini deh. Kalau fresh cream tu, kalau you beli kat kedai, okey, kotak dia okey. Okey, you beli satu kotak tu, kalau tak buka lagi, you kena letak di dalam freezer. Tak letak guna lagi, you letak dalam freezer. Hak tu bertahan setahun pun boleh. Tak ada masalah. Selagi you tak buka dia setahun. Okey, kalau anda katalah you dah buka tapi you tak putar, you kena letak dalam freezer jugalah. Kalau you dah buka, dah putarkan fresh cream tu, you kena letak dalam peti biasa. You tak letak dalam freezer. Nanti dia tekstur dia akan lari. So kata kalau you tak buka lagi fresh cream tu, dia bertahan lebih kurang 1 tahun. Tapi kalau you dah buka dah lebih kurang dalam 1 bulan 2 bulan lagi tu dia stamp dalam sebulan lah. Kalau dah buka dah, sebab dia dah keluar dah bahan-bahan kata masak angin dah behel dah. Dah masak angin. So masak angin dia akan bertindak balas lah benda tu behel dah. Kalau selagi tak buka, you letak dalam freezer 1 tahun pun boleh. Tak ada masalah. Alright. Okey. Memelah. Cikgu PJ kita orang kan. Aduh. Gula IC diganti dengan Swiss pekat macam mana? Gula IC diganti. You all kena tahu deh. Kalau macam bahan-bahan yang melibatkan you all nak dapatkan hasil tekstur yang halus dan cantik, you all tidak boleh campurkan dengan contohlah gula tu gula kastar ke, gula kasar ke, tidak boleh. Nanti tekstur dia tidak cantik. Ada setengah tu dia campurkan gula icing ataupun gula dia campur dengan ganti dengan susu. Macam saya tak suggestkan sebab susu nanti dia akan jadi pekat. Bila pekat dia akan jadi muak. So you all kena tahu pro and con benda tu deh. Supaya kita punya buttercream kita tidak muak. Tidak muak. Baik tak? Alright. Betul Nori, sebelum ni akak ingat buat dari butter dengan gula icing. Tak, nama je buttercream tapi tak buat butter pun. Ada jugalah setengah tu. Ada juga saya belajar guna butter, tapi bila saya buat tu saya tengok fikir. Saya fikir tahu tak? Kalau akak warna krim, lagu mana aku nak buat warna putih pula? Tak boleh lah. Melainkan kalau benda tu main dia adalah putih. Ataupun melainkan you all buat asing. Okey, krim hot ni memang kalau putih ni aku nak buat memang untuk hiasan. Banyak kerja lah pula. Baik kita buat satu tu, kita boleh buat pelbagai color-color. Jalan tak? Gitulah. Kelik Kelantan nanti nak kena wajib beli kek sini. Nanti WhatsApp ti saya, tak ada masalah. Okey. Janganlah suruh saya atas situ, saya atas sini. Saya maaf banyak-banyak. Mungkin saya tak nak, tapi tak terlampau banyak tahu dok request. You all di negeri you all, kenapalah you all tak manfaatkan benda ni tahu dok? Ya Allah. Memang terlampau ramai tahu dok. Terlampau ramai sangat-sangat. Kalau di keluar KL, ya Allah.
Memang ramai gila yang request tahu dok. Saya nak dapatkan kek Noris, saya nak dapatkan kek Noris. Saya kata tak ada kau orang sana tu. Wak buat kek. Nak aku jugalah. Duduk kapun ni nak. Tahu dok. Ada yang 100 negeri lah nak boleh dikatakan tahu dok. 100 negeri. Kalau Kelantan ni pun saya tak ambil semua dah. Saya tak ambil semua. Saya tak ambil semua. Saya tak ambil lah orang kata Gua Musai, Maceh, Jeli, Tanah Merah tak ambil. Saya ambil sekitar dekat ni je. Tu pun tak ada. Tahu tak? You all ambil manfaat dia. Banyak tahu tak kebaikan online ni. Ambil. Masalah lo ni kita ni mudah putus asa. Kita ni kata tak ada pun orang nak PM aku. Yolah, you all buat tu benda tu sampai kau dah 70 kali. Buat bagi orang nampak benda tu, bagi orang tertarik tu, ada ke 70 kali? Tanpa henti. Orang tengok kita, okey hari ni tengok, patut-patut hari tengok, malam ni tengok, esok tengok, sampai 70 kali. 70 kali insya-Allah lah dia akan grab you punya produk you all. Saya terlalu banyak maaf banyak deh. Tak boleh tahu tak. Ramai sekali di Johor lah. Di KL ramai. Itu memang top lah. KL. Johor. Ya Allah. Johor tak ada kau Johor buat kek. Dengan aku jugalah. Nodanya. Tahu tak. Orang Johor peminat. Ya Allah. Ramai gila tahu tak. Johor. Lepas tu Penang. Kedah. Ya Allah. Akbar. Gunakan manfaat. Gunakan platform online ni. Ya Allah. Memang banyak sangat kelebihan online tahu tak. Terlampau banyak tahu tak. Assalamualaikum Nori dari Kota Tinggi. Tengok tu Kota Tinggi. Saya nak tanya kek panda gula Melaka sesuai guna buttercream tak untuk topping? Dia ada certain dah. Kalau macam setengah orang tu dia guna kat buttercream. Ada juga. Dia buat buttercream lepas tu dia masuk gula perak. Lepas tu dia letak atas tu. Ada juga. Nanti saya insya-Allah saya untuk resepi ni saya untuk full resepi gula kek gula Melaka nanti insya-Allah saya akan share kan. Yang bimbang. Okey. Cuma saya kata dia sebenarnya untuk kek pandan gula Melaka ni dia ada cara dia lah untuk dia punya krim dia tu. Tapi kalau macam saya padan dengan buttercream pun okey dah. Padan okey dah beda. Sebab buttercream bila kita buat tu dia bertahan. Saya kata benda tu ada yang dah buat sampai 6 bulan ku. Gunakan benda tu sebaik mungkin lah. Berapa banyak cream well? Dia kena 2:1 lah. 2:1. Contohlah kalau you buat lebih kurang 300 gram cream well, you kena gunakan shortening tu lebih kurang 150 lah. Ataupun 200 gram 350 lah. Lebih kurang 350. Buat lebih sikit lah cream well. Dia kena lebihkan sikit cream well. Sebab kalau you kurangkan cream well, memang kita punya tekstur dia tu tak cantik. Okay? Dia mudah lembek lah. Okey, Kak kata Kak guna nak buat Swiss roll tu kertas lama gapo? Grease proof paper. Tak buka walaupun dah expired. Tak buka walaupun dah expired tarikhnya. Dia expired kat jangan bimbel lah. Bukan sebulan 2 kak, setahun kak. Tak kira lah setahun tu akak tak buka. Kalau try dah expired, try akak buka dia, try akak putar dia. Jadi ke tak? Dia setahun, dia makin tahun tahu dah untuk fresh cream ni. Sebab tu lah kalau you beli lah ni, dia punya expired dia tahun 2021. Temu pula tak ada penu pula. Okey? Semalam buat topi coklat ikut PJJ Nori. Dah sejuk dia jadi pekat. Kenapa ya? Okey, untuk topi coklat ni sebab apa? Sebab akak apa tu? Masak dia terlampau lama. Bila terlampau lama memanglah akak nak nampak dia likat Akak nak nampak dia pekat. Tapi bila dah sejuk memang dia akan pekat. Akak kena cairkan dia. Jangan terlampau pekat sangat. Bila dia gelegok gitu, bila dia dah cantik, dia akan tukar tau tak? Warna dia akan tukar. Nampak warna dia. Jangan sampai pekat baru akak tutup. Memang pekat, memang tak tahan lah. Memang masa dia sejuk tu dia akan jadi pekat juga. Akak jangan buat lagu tu. Akak kena buat sebelum putar tu. Sebelum putar pula dah gapo
Sebelum, jangan buat sampai dia pekat sangat. Faham tak? Masuk dia tu, topi coklat tu, jangan buat terlampau pekat. Baru akak tutup api. Tak boleh. Akak kena kacau-kacau dia tu, nampak dia nampak dia masuk tau tak? Nampak masuk dia gelegok tau tak? Dia gelegok gitu, tutup. Tapi nampak dia cair kan? Tak apa. Sebab dia bila dah sejuk, dia akan tukar lah dia punya likat dia tu. Sebab tu lah semoleknya untuk topi coklat ni by Norris ni yang saya ajar tu, at least 1 hari sebelum kena buat. Bukan kata time ni duduk panas dah, duduk masak dah kek, lepas tu baru nak buat topi. Memang nanya lah. Kalau akak nak buat gitu boleh, tapi akak tak boleh guna untuk topi coklat yang biasa. At least akak kena guna cara yang lain adalah gunakan topi premium. Okey, saya dah bagi 2 pilihan dah. Akak nak buat hak baru, nak buat tai-tai tu dah nak buatnya, ataupun akak nak buat sehari sebelum. Depend dekat akak lah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coklat boleh ke dipanaskan semula? Boleh je. Apa tak bolehnya? Buat letak panas dalam boiler. Kau letak dalam oven, microwave kau boleh. Panas dalam microwave. Jangan panas dalam oven, microwave. Assalamualaikum. Kalau nak buat fresh cream, kena campur bahan-bahan lain atau fresh cream saja? Kek apa yang sesuai guna fresh cream? Okey. Untuk fresh cream pula, tadi saya banyak buttercream kan. Okey. Untuk fresh cream pula, fresh cream tu tak perlu campur apa-apa. Fresh cream apa-apa sahaja brand you all boleh gunakan, tidak menjadi masalah. Okey. Sama ada kalau you all rasa aku nak pakai yang mahal sikit. Okey, you all boleh belilah yang mahal sikit. Yang mahal banyak jual kat kedai tu, mahal ada. Bukan kata ada. Tapi kalau macam standard yang kata tak ada lah mahal sangat, tak ada lah murah sangat, medium lah kata. Bolehlah pakai yang contohlah yang macam saya pakai Vivo ke. Dan sebab apa saya gunakan Vivo? Sebab apa? Sebab dia punya rasa dia tu tidak terlampau heavy sangat lah vanilla, tahu tak? Ada setengah-setengah fresh cream tu dia terlampau heavy sangat, dia terlampau kuat sangat rasa vanilla. Bila terlampau kuat nanti dia makan tu dia rasa macam lain sikit kalau bagi saya, tahu tak? Sebab itulah saya kata kita mula-mula kita tengok tu rasa dulu. Kita tengok, kita buat, kata kita cuba benda tu, kita rasa dulu. Okey ke tak? Terkena ke tak dengan tekuk kita? Kalau tak kena, memang kita kena tukar fresh cream lain. Kalau kena, okey lah. Sebab kalau macam saya ada certain fresh cream tu tidak kena dengan tekuk saya. Ada yang terlebih heavy sangat rasa vanilla, ada yang terlebih manis sangat. Ada juga. Okey. So itu kata bergantung kepada you all punya tekuk you all lah. Kalau tekuk you all okey, boleh lah, tak ada masalah. Kalau macam saya, bagi saya tekuk saya sesuai adalah Vivo lah. Kalau macam standard biasa saya pakai Vivo. Sebab salah satu sebabnya selain pada dia punya vanilla dia tu tak adalah terlampau heavy sangat. Lepas tu dia senang nak kontrol, dia mudah jadi. Bukan kata hak lain tak jadi. Cuma tekstur dia tu sangat cantik dan senang kita nak leparkan kek kita. Bukan lemparkan, lepar. L-E-P-A. Rasa kita nak hiaskan kek tu. Dan fresh cream ni you all tidak boleh letak di luar sebab dia ice cream, dia rasa vanilla. So kita kena letak di dalam peti. Kalau yang dah putar dah, kita kena letak dalam peti biasa. Kalau hak belum putar lagi, kita kena letak dalam freezer. Alright. Dan kek tu kek macam contohlah kek you nak buat kek yang melibatkan kek vanilla sponge ke, kek sponge lah. Kek sponge boleh pakai fresh cream. Kalau macam kek butter ke, kek marble ke, kalau macam bagi saya, saya lebih sukakan buttercream lah. Saya lebih sukakan buttercream. Ada jugalah orang buatnya, tapi kalau macam saya tekuk saya tak apa nak kena fresh cream. Tapi kalau macam selain daripada tu boleh gunakan guna untuk fresh cream lah, kek-kek yang lain. Alright. Kalau contohlah you nak buat kek tu kek premium, kek contohlah kek tu kek carrot ke, kek red velvet ke, kek yang melibatkan kata kek yang high kata yang mak payah sikit premium tu bahan yang menggunakan bahan-bahan yang high quality dan dia punya cara dia tu tak sama dengan yang biasa-biasa. So bolehlah gunakan
fresh cream. Cuma dia kena tambahkan sedikit cream cheese lah untuk nak menyedapkan lagi kita punya kek kita, rasa kek kita. Macam dulu saya buat overall cream cheese. Tetapi bila saya campurkan dengan fresh cream, dia lagi sedap. Sebab dia campuran dengan vanilla. Dia tak campur dengan bahan-bahan yang lain. Dia vanilla, main saja. Kalau benda tu campur dengan coklat ke, dia tak apa nak kena lah tu. Right. Salam Mari, boleh tak kasih nampak butterscotch tu kotaknya? Butterscotch mana pula dah? Butterscotch mana ni? Aduh lah. Buttercream ni untuk dekor, shortening, cream wall and gula icing je ke? Yes, gula icing. 3 bahan tu je saya guna. Alright, yang ni full ni saya akan masukkan dekat basic. Benda tu dalam on the way kata. On the way, tengah siapkan untuk video-video yang latest sebab saya nak biar lebih jelas lah benda tu, dan you all just tengok video tu dan insya-Allah lah benda tu you all dapat buat lah dengan senang, dengan mudah. Tak ada dah nak orang ni betul ke tak saya buat ni? Tak ada dah soalan lagu tu deh. Tak ada dah jawab soalan tu. Sebab itulah ambil masa sikit lah untuk saya siapkan video-video yang baru, dan video yang lama tu saya akan upgradekan dekat saya punya PJJ saya deh. Alright, saya nak you all tengok video tu biar jelas, biar tak ada soalan. Sebab you all akan buat buttercream tu, okey. Aku nak tengok nak buat buttercream. Nak suruh aku nak suruh dia jadi gini. Betul ke tak? So benda ni you all betul dah super dengan Nori. So tak ada soalan dia dah. Benda tu akan memudahkan you all lah. Alright. Nori, FC yang simpan dalam fridge jika nak guna kena putar lagi ke? FC yang simpan dalam fridge jika nak guna kena putar. FC yang disimpan dalam fridge belum putar lagi. Belum diputar lagi. So you all keluarkan kena putar lah. Kalau benda tu yang dah putar dah, you all tidak boleh putarkan lagi. Tidak boleh putarkan. You all just kacau dengan sudu atau senduk saja. Kalau molek sudu lah. Dia tak boleh you all balance daripada you all. Contoh lagi ni deh, fresh cream you all. Fresh cream you all dah ambil benda tu, you all dah putar. So bila you all putar, benda tu you all pun letaklah dekor lah atas kek, okay? Bila you all dekorkan atas kek, lepas tu macam cikgu dah aku ni. Jangan pula aku ni cikgu, bukan cikgu lah. Kita pun belajar juga benda ni. Okay. So bila you all dah ambil, you all dah putar dah cantik elok dah fresh cream you all pun ambil benda tu, dekorkan di atas kek. Bila dekorkan adalah balance lagi. Bila ada balance tu, you all pun letak dalam bekas. Pastikan bekas tu kedap udara, dan bekas tu ataupun balance fresh cream you all yang lebihan yang you all dekor tu, pastikan letak dalam peti biasa, bukan letak dalam freezer. Sebab nanti bila letak dalam freezer, efek kepada tekstur kita punya fresh cream. Nanti fresh cream kita akan jadi bergetar-getar. So kata tak okey lah you all kena pastikan bila dah balance benda tu letak dalam peti biasa, dan bila you all nak gunakan, memang dia keras, memang dia akan rasa dia nampaklah dia kental gitu kan. Tapi you all jangan bimbang, you all ambil benda tu, you all kacau dengan sudu, dia akan back to normal balik. Benda tu kalau you all tak gunakan ataupun you all biar dalam peti, dia bertahan lebih kurang 7 hingga 10 hari. Kalau lebih daripada tu, dia akan jadi berair. Bawah dia tu akan jadi berair, dia akan jadi berair ni. Bawah-bawah ni akan jadi berair. Atas dia molek lagi. So benda ni balance tu, balance fresh cream kita sapu di tengah. Jadikan dia filling. Untuk topping, untuk di luar tu kita buat yang baru, lagi cantik lah ke menjadi dia. Jangan buang. Sebab apa? Sebab yalah mahal. Bego tu mahal. Kalau benda tu yang belum putar lagi, you all kena keluarkan daripada peti ataupun daripada freezer. You all kena letak luar lebih kurang dalam setengah jam lah gitu kan. Setengah jam 20 minit. Takut keras lagi. Tengok jugalah kepada you all punya fresh cream you all lah. Fresh cream kalau you all dah gunakan dah, so lebih kurang dalam 20 minit ke 30 minit gitulah. Pastikan dia lembek. Pastikan fresh cream kita tu dia kata dia tak ada lah beku-beku dah. Sebab apa? Kalau you all keluarkan daripada fridge, lepas tu you all putar dia,
Memanglah boleh. Cuma kita ni takut nanti kita punya mixer kita lama kita nak pakai lama. Bila pakai lama mixer kita tu dah lah beli yang murah. Nak ayat ni. Dah lah beli yang murah. Tak berkualiti sikit lah. Okey, lepas tu benda tu memang mula-mula okey. Main lama-lama, makin berbulan-bulan ataupun makin tahun ni, dia akan efek kepada mixer kita. Sebab dia akan keruh tenaga, faham tak? Sebab benda tu kerah. Bila kerah dia akan keruh tenaga, faham? Supalah juga you all, contohlah you all nak berkebun. Tanah tu tanah kerah. Bila tanah kerah, memang kita keruh tenaga, faham tak? Jom kita nak kena cangkur dia tu keruh tenaga. Samalah juga. Daripada you all cangkur, you all nak cangkur tanah yang gembur molek ke ataupun tanah yang kekekung. Sebab benda tu akan keruh tenaga. Faham tak? Bila keruh tenaga, dia akan kata kita punya tenaga kita buat-buat tu letih lah, faham tak? Letih. Gitu situasi dia. Faham? Okey. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Lama ya bersiaran hari ni. Akak jap buka FB Nori tak mari lagi. Lama sikit kan. Banyak kerja nak join PJJ boleh klik link bawah deh. Klik link bawah ataupun type PM, nanti tim saya akan klik link bawah lah ataupun WhatsApp tim saya untuk dapatkan promo 25%. Saya punya promo untuk kali ni 25%. You dapat free saya punya nozzle ni deh. Nozzle ni you boleh gunakan contohlah you buat buttercream ke. Buat buttercream, lepas tu you all gunakan nozzle yang saya bagi ni dan sekali dengan yang ni. Yang ni ada lebih kurang dalam 100 pieces lah. Dan yang ni memang sangat recommended lah. Piping bag ni dia banyak jenis deh. Dia banyak jenis. Dan pastikan jangan gunakan yang keras. Bila keras kita punya dia tak sesuai lah, tak kata tidak serasi bersama. Okey. Siapa yang nak dapatkan saya punya PJJ tu hanya 30 orang terawal saja deh. Dah mana Greg? Sudah ramai Greg. Apa? Sudah ramai dah yang grab saya punya PJJ untuk kali ni, untuk promo 25% ni. Untuk malam ni deh. Malam ni saya nak saya akan selitkan dengan marketing sikit Sebab apa? Sebabnya saya tak nak you all saya dah tengok dah you all punya kata dalam saya punya grup PJJ ekonomi yang dah buat bisnes dah. So saya akan selitkan sedikit atau marketing lah, basic marketing. Kita kena tahu juga. Tak banyak pun sikit pun jadilah. Yang paling penting gunakan kata poin-poin yang saya akan bagi malam ni supaya you all nampak benda yang you all buat bisnes ni boleh pergi jauh lah. Walaupun you all buat hanya part time ke, you all buat full time ke, tapi benda ni seronok. You all akan sentiasa ada tempahan. Bukan kata sebulan sekali yang tempahan. Tak seronok lah kita nak biar sentiasa. Bila sentiasa ni best lah. Kehidupan kita pun best, kita punya bisnes kita pun best, semangat kita pun best. Gitu. Okey. Boleh bagi sampel fresh cream yang sesuai untuk kek. Macam kalau macam saya pakai Vivo Vivo yang biasa. Kalau macam Vivo, dia ada Vivo ni dia banyak jenis deh. Dia ada yang biasa, yang ada line warna pink pula merah tepi dia tu Vivo topping tu dia tulis, ataupun warna dia warna purple. Kalau macam saya tak suka pakai warna purple tu sebab dia akan so heavy sangat. Dia rasa manis sikit Walaupun saya ni orang Kelantan, anak jati Kelantan, tapi saya tak suka manis sangat So itu kata you all boleh pilih lah. Banyak pilihan. Di kedai banyak pilihan. You all boleh belilah. You all boleh tengok dekat kedai tu. Kalau biasa dia akan letak di dalam chiller. Biasa kalau fresh cream tu dia akan letak di dalam chiller ataupun freezer lah. Tapi kebanyakan dia akan letak dalam chiller. So you all buka, you all tengok. Tak payah buka lagi. Tak apa, tengok dulu mana. Okey, aku terang lah. Ataupun you all boleh ambil suggestion saya pula dah. You all ambil, contohlah you all nak ambil guna try dulu Vivo. Kalau tak okey, you all boleh guna any choice lah. Banyak pilihan dekat kedai tu.
Banyak sangat pilihan. Kalau macam saya, untuk kalau macam yang newbie ni, yang you boleh try dulu Vivo lah. Vivo okey sebab dia boleh senang nak uruskan. Dia senang nak deco. Dia lepas tu dia senang bila kita putar tu, dia tak cerewet sangat lah. So kata benda tu you all boleh gunakan lah. Boleh gunakan. Alright. Topi ni lepas putar boleh dekor lalu kau. Boleh je. Kalau macam saya pun putar saya buat lalu. Tapi kalau you all nak cantik lagi, you all letak dalam peti dulu. Letak dalam peti dulu. Kalau tak letak pun tak apa. Nak sapu lalu pun boleh. Kalau you all nak letak lagi comel lah. Dia sebab bila kita putar tu, dia dah dia memang cantik. Tapi kita nak jadi comel. Dia akan jadi semua molek. Bila kita nak sapu atas kek tu, dia cantik. Dia cantik kemenjadian dia. So letak dalam peti dulu mata. Lebih kurang 10 minit ke, setengah jam ke. Gitulah. Jangan lama sangat lah. Contohlah you all buat tu pergi mandi dulu. Lepas tu lepas mandi tu baru you all hias kek. Boleh juga. Kalau you all nak terus nak sapu terus atas kek pun boleh. Tak ada masalah. Alright. Okey, itu perbezaan buttercream dan fresh cream. Okey, ada Johor buat kek tapi sedap. Ada Johor buat kek tapi sedap, tak macam tapi sedap. Sedap okey tu. Nak gana lagi. Dah ramai gila kot yang request, ramai yang nak nak dakik daripada mana Johor. Daripada mana? Tu JB. Ala orang Johor gak suka makan kek lah dah. Orang Johor gak. Okey. Apa beza Butterlife dengan Creamwell dan Stroning? Apa pula ni? Butterlife ke Creamlife? Butterlife ke Creamlife ni? Kena tengok molek dia. Kena tengok. You nak tanya saya pun, tengok molek tu. Gapio nak tanya masalahnya. Kalau contohlah you all tengok kat kedai ke. Tengok kat kedai. Kalau macam Creamwell, dia banyak jenis. Creamwell ada yang beli kat kedai tu, ada yang bertimbang-timbang. Macam saya beli timbang gini je. Saya beli timbang lagu ni je. Ada juga. Tapi kalau dia ada jugalah brand-brand. Brand-brand dia contohlah Mariana. Lepas tu Super Cream Light. Super Cream Light tu super lah dengan Creamwell juga. Ataupun Creamax. Saya tak pakai mana ni. Sebab saya pakai yang ni pun okey dah. Kalau macam takut brand-brand lain ni, boleh guna. Boleh, tak ada masalah. Bukan kata tak boleh. Dia sama juga. Dia punya sama juga dengan Creamwell juga. Cuma dia brand lah. Brand. Okey? Ada orang panggil, ada yang setengah tu ada yang tanya saya gitu. Creamwell dengan creaming margarine. Ada yang tanya saya, Creamwell dengan creaming margarine sama tak? Sama je. Cuma brand dia yang lainnya sama je fungsi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aura dari Nori tu sebenarnya memang terbaik. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Seronok tengok Nori bercakap, melampau mulut jadinya. Allah, tutup mulut sikit kak. Masuk lalak. Aduh lah. Hai kak, saya dari Sarawak. Apa beza buttercream dan fresh cream? Allah, saya royak dah saat ni. Hai. Tapi kok saya royak saya rasa dah explain. Dah ni buttercream dan fresh cream ni. Buttercream tu you all boleh, you all tak payah letak dalam peti pun tak apa. Saya letak luar lah. Apa tu buttercream? Terdapat tu buttercream saya. Okey, tu buttercream saya tu letak di luar dah, dalam suhu bilik je, letak dalam bilik gini je. Pastikan jangan benda tu menghadap kepada matahari. Kalau kata tempias ataupun kata kena kepada matahari, dia punya buttercream tu akan jadi lembek. So pastikan you all letak dalam suhu bilik yang kata tak pancar kepada matahari lah.
Dan benda ni bertahan lebih daripada 1 bulan. Ada setengah tu buat 3 bulan. Saya pernah buat 3 bulan lah dulu lah, tapi sekarang ni tak ada dah nak buat sampai 3 bulan. Buat habis. Kata buat habis. Tu pun baru buat semalam baru tu. Yang ni baru buat semalam baru. Ada yang buat saya punya kata resepi buttercream tu sampai 6 bulan. So benda tu akan jimat lah. Jimat masa lah lepas tu tak payah buat dah. Ada kata lah you all nak dekor kaki, ambil hot tu je. Tak payah dah nak buat dah buttercream. Sebab ada dah benda tu. Buttercream ni you all bila buat, sebab benda ni melibatkan minyak sayuran. Ada dia punya lekat-lekat krim-krim. So pastikan you all kena bersihkan dia dengan air panas. Kalau macam fresh cream ni dia tak boleh letak di luar. Dalam suhu bilik tidak boleh deh. Sebab apa? Sebab dia akan jadi lembek. So pastikan bila balance dia ataupun ada yang kata tak habis tu, you all kena letak dalam peti lah. Kena letak dalam peti, tak boleh letak dalam suhu bilik. Okay. Dan kalau macam fresh cream tu dia senang lah, senang nak kontrol dan dia senang nak basuh. Dia tak perlu rendam air panas ke, tak perlu. Okay, Nori, white chocolate macam mana Nori guna? Boleh tengok tak? White chocolate biasalah, brand biasa je white chocolate. Ada buat tak jadi. Saya tahu. Saya pun pernah buat. You all tak payah duk saya lah. Saya pun pernah banyak kali kot buat tak jadi. Banyak. Tak payahlah. Tak payah duk sajalah. Banyak kali. Bukan you all buat sekali, saya buat kata banyak kali dah. Banyak kali. So benda ni kalau macam saya pakai white chocolate candy. Yang ni tak ada brand ke pun. Tak tahulah. Yang ni Casey candy ke, sebab dia tulis white chocolate candy. Ni je okey. Ni okey. Lain jangan haraplah jadi, tak jadi. Dia jadi berketu-ketu. Ada yang tanya saya, Noris, saya buat, saya masuk double boiler, saya buat macam Noris dah, tapi kenapa jadi likat? Saya bagi tahu dah. Kalau you all atas nasi dah. White chocolate ni atas nasi. Anda katalah you all beli. Kalau you all beli sikit sudahlah. Saya beli kecil ni je. Saya pun kata kurang jugalah pakai goninya. Saya tak minat mana pakai white chocolate ni. Okay, so kalau you all beli sikit dulu, lepas tu you all buat double boiler, you all kacau dia. Kalau kacau dia cantik, shining, elok, dia jadi cair gitu, okay, boleh, memang sangat recommended. Tetapi kalau you all buat double boiler, you all kacau-kacau dia, okay, jadi likat gitu, tak kena tahu sajalah tu, tak jadi, memang tak jadi. Tak menjadi. Dan white chocolate ni you all nak buat untuk contohlah buat terjadi ke, cantik elok. Lepas tu you all nak buat untuk tepi, hiasan tepi kek, you all buat tambahkan kalori. Tu okey lah. Tapi pastikan you all buat double boiler tu, pastikan dia punya kata apa tu, dia cantik lah. Dia tak jadi likat tau tu. Pastikan benda tu dulu permulaan. Barulah kita boleh nak dekorkan guna white coklat ni. Kalau tidak tak jadi deh. Sama lah juga you all nak buat sekut biskut ataupun cookies yang melibatkan white coklat atas dia pun, pastikan jangan you all buat double boiler. Memang kalau dia punya tu likat gitu tak jadi. You all nak letak atas dia, nak cantikkan kita punya biskut, tak boleh. Tahu saja you all kena cari yang betul-betul jadi elok. Nak cari macam mana, pergi cari kat kedai tu, you all beli dulu kecil-kecil dulu, beli terah dulu, beli sikit dulu, jangan beli banyak, beli sikit dulu. Kalau okey, you all continue yang tu je, tak payah beli tempat lain. Sebab apa? Sebab walaupun tempat lain tu serupa, tapi belum tentu lagi serupa. Saya dah try dah. Tahu dah. Brand lain saya kata saya dah try banyak-banyak brand, tahu dah. Tak berapa dah okey. Saya guna hak ni juga okey. Hak ni juga. Dan kedai tu kena tengoklah kedai. Kalau anda katalah kedai, dia kena banyak explore lah benda ni. Kena banyak explore. Bukan kata beli sekali jadi, tak boleh tahu. Dia atas nasi jugalah. Okey. Nak cairkan macam mana? Tambah whipping cream ke lau coklat premium? Yes, coklat premium kena
kena campurkan dengan whipping cream dairy. Yang tu brand, contohlah brand Anchor. Kau ada banyak brand kat kedai tu, boleh beli. Yang tu dairy deh. Jangan tukar pula nak dairy. Ada setengah ada hari tu. Siapa yang teringat dia tanya saya. Dia kata gini, adalah yang join saya punya PJJ, dia kata, "Nori, saya dah buat dah macam Nori buat premium." Lepas tu saya tanya, yang tu memang direct dengan saya lah. Sebab kalau macam time saya free tu, saya akan kalau messenger ke ataupun yang masuk dekat inbox tu, ada time saya free, saya akan reply lah. Saya sendiri yang akan reply. Ada yang kata, ni Noris ke? Sebab cara saya bercakap tu memang mungkin dia punya insting dia lah. Dia punya rasa dia tu, saya yang bagi kata penerangan benda tu. Sebab kalau saya penerangan, memang saya akan bagi penerangan yang you all kata, lagu tu okey. You all tak akan tak tanya pedo. Benda tu saya nak you all clear pedo. So benda tu ada sekali tu akak dia kata saya dah buat dah topping coklat premium. Lepas tu saya pun kata, tapi kenapa saya buat lama kot saya masukkan topping premium, tapi tak pekak-pekak. Dia tak cantik. Dia cair loleh. Pedo. Kelantan panggil cair loleh. Cair sangat. So, bila begitu saya pun tanya dia, akak buat macam mana? Dia pun kata, okey, saya buat pakai berries. Macam Noris buat lah. Dark coklat berries tu. Okey, betul dah. Lepas tu akak campurkan ke apa? Saya campur dengan whipping cream. Okey, whipping cream. Lepas tu saya pun tanya pula, okey, whipping cream yang macam mana akak buat? Lepas tu dia kata, whipping cream yang fresh cream, yang dia tunjuk lah, dia punya kotak dia tu kalau dia tunjuk kotak dia. Lepas tu saya kata, kalau akak buat hak ni sampai kesudah tak jadi. Sampai kesudah tak jadi. Memang tak jadi. Sebab apa? Sebab akak silap ni adalah non dairy. Akak kena gunakan dairy. Lagu tu kok. Patutlah. Sebab itulah kita, apa saja kita kena ada ilmu, kena ada orang yang boleh bagi tahu. Kalau akak tak join saya punya kelas, ataupun akak tak tanya lagu ni sampai kesudah, akak tak dapat jawapan je lah dah. Betul lah, thank you Nori apa semualah. Saya bukan nak mengharapkan kata you all terima kasih ke apa tak, tapi benda tu akan cukup kata jelas bedo. Perbezaan dia tu beza sikit lah, tapi silap tahu dah. Bila silap gitu sampai kesudah tak jadi. Alright. Kalau dah buat putar fresh cream, berapa lama boleh bertahan dalam freezer? Kalau dah buat putar fresh cream, tak boleh letak dalam freezer kak. Kalau dah putar, tak boleh letak dalam freezer. Kalau dah putar, kak kena letak dalam peti biasa. Kalau belum putar, memang letak dalam freezer. Kalau dah putar, kena letak dalam peti biasa. Dia bertahan lebih kurang 7 hingga 10 hari. Letak dalam freezer kak. Memang sudah tak boleh guna. Buttercream boleh campur cream cheese ke? Kalau macam saya tak tahu sangat. Sebab buttercream dia mengandungi bahan-bahan contohlah minyak sayuran ke. So kalau macam cream cheese tu takut nanti dia jadi muak. So dia tak apa nak kena. Tak berapa nak kena. Tapi kalau dia campurkan cream cheese dengan fresh cream, dia kena lah. Gitu Topping coklat campur bar dengan ya Allah, akak tanya apa ni? Tak faham saya ni. Aduh, akak tanya molek, cokbar. Dia kena 2 pilihan akak boleh buat. Okey, 2 pilihan akak boleh buat. Sama ada akak gunakan coklat yang biasa ataupun coklat yang premium. Sama ada akak nak gunakan coklat bar yang brand. Kalau macam saya suka Casey Candy. Ada setengah tu dia tak suka Casey Candy, dia suka sweet candy pun ada. Dia suka selain daripada Casey Candy lah. Cuma dia coklat bar. Tapi perlu diingat, bukan semua tu yang okey pedo. Maksud dia yang okey, dia tak shining. Dia tak shining elok. Bila tak shining, bila kita sapukan di atas kek, dia tak cantik elok pedo. Dia tak cantik. So pastikan you all kena tahu coklat bar yang mana yang sesuai. Kalau macam saya lebih suka pakai Casey Candy lah. Sebab Casey Candy dia punya shining dia tu memang cantik lah. Memang cantik. So kata kalau you all
tanya saya pakai Casey Candy. Tapi kalau macam untuk topi premium, you all boleh buat guna dark coklat lah, dark coklat. Pastikan dark coklat. Itu lagi cantik dan sedap lah. Dark coklat pakai yang berries lah. Berries okey lah. Berries boleh mana-mana tahu. Kalau macam saya royak you all nama ataupun brand yang tidak ada kedai-kedai lain tu, takut lampau nak cari pula. Okey. Alright. Shortening dengan cream well yang jual kat bakery atau ada jenama. Shortening dengan cream well dia bertimbang kak. Kalau macam kedai bakery tu dia banyak bertimbang lah. Tapi ada juga lah yang brand-brand. Brand-brand tu dia lebih mahal sikit lah. Mungkin lebih mahal sikit. Dia ada juga macam cream well. Kalau shortening dia dalam tip lagi ni je. Dia kemas, dia letak timbel-timbel lagu ni jangan bekah. Tapi kalau macam cream well ada yang timbel lagu ni, ada yang berjenama lah. Contohlah Mariana, lepas tu Cream Max, lepas tu Super Cream Light. Okey, mana-mana pun boleh. Salam Nori, makin semangat tengoklah Nori ya kau. Oh, thank you. Baru ni saya putar fresh cream, guna speed paling laju jadi berkata-kata. Tak boleh pakai, you all buat tahu mana fresh cream tu. Fresh cream you all kena pastikan pakai yang medium. Pakai yang medium. You all tak boleh pakai laju. You all banyak tahu mana, ataupun you all gunakan satu kotak pun you all tak boleh guna high speed. Tidak boleh. Sebab dia takut you all tak boleh nak kontrol benda tu. Nanti kalau you all tak boleh nak kontrol benda tu, dia laju sangat, dia jadi macam kat ni lah, berketul-ketul. Okey, you all buatlah setahun mana pun, banyak setahun mana pun, pastikan medium. Tapi kalau yang buttercream, you all tak boleh buat yang biasa, you all kena buat high speed. Paling laju lah, tu memang paling laju. Okey. Beza whipping cream dengan fresh cream. Boleh buat topping kek. Whipping cream tidak boleh kak. Whipping cream tidak boleh buat topping kek. Whipping cream tu dia tak manis dah. Dia susu saja. Dia light gitu je. You all kena campurkan dengan benda yang lain untuk nak buat topping. Fair tak? Kalau macam fresh cream, you all just buta hot tu letak terus dalam buat topping. Kalau macam whipping cream ni dia dairy. So bila dairy, you all kena campurkan. Contohlah you all nak buat untuk topping coklat. So topping coklat premium. So you all kena campurkan dengan coklat lah untuk nak letak buat topping coklat premium. Kalau macam fresh cream, you all just putar benda tu, just buat topping, buat kata nak hias kek saja. Vivo pun mahal kan, dulu tak ada mahal sangat. Lo ni pun okey lah dengan 1,100 berbanding dengan brand-brand yang lain. Brand lain mahal lagi lah. Kalau brand saya dulu saya pakai lama dah tak pakai, mata nak tengok. Lama dah tak pakai. Dulu saya memang pakai ni. Sebelum adanya Vivo ni baru lagi lah. Sebelum adanya Vivo pula dah. Sebelum adanya Vivo, dia kalau macam saya pakai yang 900 gram ni lah. Contohlah bentar lupa dah sebabnya lama dah tak pakai saya pakai yang rich gold label. Gold label okey gold label, tapi dia mahal sikit dia mahal sikit. Dia lebih kurang dalam, tak silap saya, 900 gram. Saya ni gerai-gerai ni ingatlah juga. Kalau macam rich tu dia ada yang besar ada, yang kecil ada. So kalau you nak guna yang yang kecil pun boleh. Rich dia ada. Tapi bukan semua kedai ada yang kecil. Ada kedai-kedai setiap kedai je yang ada yang besar dengan kecil. Dia begini deh. Nampak ni? Nampak? Ini rich. Ini rich lah. Okey, ini rich. Rich ni you all boleh beli kat kedai bahan kek lah. Merah. Ni rich. Dia warna macam gold gitulah, gold putih gini. Dia lebih kurang tak silap saya lah dalam, sekejap nak tengok bentar. Tak silap saya 900 gram lah, gitulah. Nori, Swiss roll time apa boleh gulungkannya? Time dia sejuk Time dia sejuk.
Assalamualaikum Dori. Waalaikumsalam. Ya, kek ni you all kena ingat deh. Kek ni dia tak boleh buat dekorkan time dia panas-panas, tak boleh. Tidak boleh. Dia akan efek kepada topping dia lah. Topping dia. Terutamanya contohlah you all buat kek coklat moist ke. Okey, you all buat kek coklat moist, contohlah you all buat kukus. Bila kukus, contohlah ke, you all kena tengok deh, you all kena tahu skop ataupun macam mana cara teknik lah untuk kita nak melepaskan kek ni. Time bila yang okey, bila okey. You all kena tahu, contoh lagi ni deh, customer tu nak petang ni saya nak lunch ni pukul 12 ke. Kalau contohlah lunch ni pukul 12, dia nak kek tu pukul 5 petang ke. You all kalau contohlah saya nak kek, customer tu dia bagi tahu, okey saya boleh tak saya nak order kek, saya nak ambil petang ni, saya nak kek coklat moist 1 kilo. Tak boleh punya. Sebab apa? Sebab lunch ni pukul 12, lagi 5 jam, tak? Lagi 5 jam dia nak ambil, dia nak pick up kek tu. So bila 5 jam, you all nak buat kek itu 1 kg Nak buat kek itu 1 kg Of course, kalau macam tambah tolak kali bahagi lebih kurang 1 jam setengah lah. 1 jam setengah lah. Contoh lah ke. Kalau orang yang cepat, dia akan buat lebih tak sampai pun setengah jam. Tapi kata benda tu kita baru nak belajar benda tu betul. So at least dalam lebih kurang 1 jam lah. Kalau 1 jam takut setengah jam, 1 jam setengah ni takut lampu sangat 1 jam lah lebih kurang untuk kita nak putar lagi, nak kata nak letak, nak cari loyer lagi 1 jam lah lebih kurang ke. Untuk kita nak belum lagi bakar ataupun kukus. Ni saya royak kukus deh. Saya bagi tahu kukus. Okey. So pukul 12 dia nak. Pukul 12 dia nak. Pukul 12 dia WhatsApp kita, dia nak kek. So bila pukul 12 dia WhatsApp kita, dia nak kek pukul 5, lagi 5 jam. Okey, 5 jam. So kita pun lepas letak dah, lepas kita pun okey tak apa boleh. Okey, kita pun royaklah boleh ke. Tapi kita ni bahan-bahan ada dah. Kita ada bahan-bahan ada dah. So kita buatlah. Kita buat, alhamdulillah. Pukul 1 baru kita kukuskan dia. Pukul 1 baru kita kukuskan dia. Pukul 1 sharp bukan 1 lebih, 1 sharp. So bila kita kukuskan pukul 1, 2, 3, 4, 5, 4 jam, lagi 4 jam. Orang tu nak. So pukul 1 kita kukus. You all kena ingat, kalau sakit 1 kilo, kalau kek yang 9 inci, you all kena pastikan kita kukus dia 1 jam. So dia 1 jam pukul 2. Bila pukul 2, okey, kita angkat dia pukul 2. Lepas tu kita angkat dia. Kita pun nak sejukkan dia. Bila kita nak sejukkan dia, kek kukus ni at least lah, paling lekeh lah. Dia 2 jam atau 3 jam baru sejuk. Tu pun baru sejuk. Tidak, dia akan rasa suam-suam lagi. Sebab itulah kalau macam kek yang melibatkan kukus ni, at least 1 hari sebelum you all kena buat. Kalau you all nak time tu lah nak kukus, time tu lah petang ni lah nak, tak dare punya. Tidak sempat. Tidak sempat. Melainkan kalau dia kata, tak apalah, saya tak nak dekor apa-apa, saya just nak curahkan coklat, nak buat biasa je. Dia nak lagu tu, boleh lah. Kalau macam suar-suar sangat. Tapi kalau kek tu panas, you all letak topi coklat, dia akan jadi berai. Dia tak cantik. Kemenjadian kek kita tidak cantik. Pastikan you all kena tahu benda ni. Bukan kata memanglah nampak wish orang ada kek kot. Orang ada kek tak boleh ni aku nak kena terima. Semua benda nak kena terima. Dia tak tahu lagu mana dia punya kata situasi benda tu tak. Dia tak boleh kek ni panas-panas kita nak curahkan topi coklat ataupun kita nak hiaskan pakai fresh cream, tidak boleh. Ia akan efek kepada kita punya kek kita. Kek kita nanti kalau contohlah you letak air peti, kek tu panas letak air peti, dia akan efek dia. Tak? Kek kita mungkin tekstur dia tu akan cepat berkulak ke. So benda ni you all kena tahu. Bukan kata main hantar, main taram je. Orang nak kek, boleh. Orang nak kek ni, boleh belakang. Faham? Okey, saya sedang buat kek spa coklat. Tapi kenapa masa 2 naik dia pecah? Sebab dia tak sesuai dengan you all punya loyal you all. Mungkin loyal you all kena besarkan sedikit lah daripada saya 8. Mungkin kena buat saya 9. Ataupun you all punya oven you all terlampau panas.
Okey. Noris, untuk muffin and cupcake apa topping yang sesuai? Muffin tak perlu pun. Muffin tak perlu nak dekor sebab muffin nak dekor lagu mana sebab muffin you all kena tahu deh perbezaan cupcake dengan muffin. Cupcake dengan muffin sebab cupcake ni contohlah deh. Nak ambil cup pula tu. Bentar. Ada belakang sini. Apa tu? Mana letak Bentar lah. Kak mana letak ni? Okey. Contohlah ini adalah cup you all Contohlah ini adalah cup you all nak buat cupcake ataupun muffin. Okey, muffin bila cup ni you all beli gini Contohlah you all beli gini. Muffin dia bukan sama Dia bukan sama. Maksud dia bukan sama ni. Kamu tak boleh kena tunjuk. Ayo ni banyak orang order lah mana ni. Saya ni kalau tak suka mana kalau orang order cupcake ni nampak. Betul. Sebab tu lah orang ni dia ingat gini. Kau kek ni kau kecil kau murah. No. Kek ni lagi kecil lagi mahal. Betul. Lagi kecil lagi mahal. Orang ni dia ingat kek ni lagi kecil lagi murah. Sedangkan kek ni lagi kecil kita buat lagi mahal sebab dia rumit. Betul. Contohlah cupcake ni kita kena nak buat dia kena timbang dia satu-satu. Baru dia punya ukuran dia sama. Kalau tidak tak sama. Ada besar, ada kecil, ada lepek, ada belakang. You kena pastikan contohlah cup ni 30 gram. Cup lain pun 30 gram. Bukan kata cup ni 30, hak tu 40. No, tak boleh. You kena samakan benda tu. Okey, you kena samakan. Tidak tak sama naik. Okey. So cupcake ni pastikan beza cupcake dengan muffin sebab muffin tak perlu nak dekor pun. Tahu lah macam kalau macam saya muffin tak ada lagi jumpa dekor tahu tak. Sebab muffin ni bila you all letak dalam cup ni, muffin dia akan naik tinggi. You all belilah Kenny Rogers Roasters Kenny Rogers tu dia ada muffin Dia ada muffin ataupun you all beli dekat Mac Cafe. Mac Cafe dia ke muffin. Muffin you all tengok muffin dia lagu mana. Muffin dia ke tinggi. Muffin itu namanya muffin. Kalau muffin dia rendah itu bukan nama muffin tu deh. You all kena ingat molek-molek. Kena ingat molek-molek. Muffin ni dia kena tinggi. Baru itu namanya muffin. Kalau dia rendah gitu itu cupcake. Kalau macam cupcake bolehlah you all nak dekor. Tapi biasa kalau cupcake orang dekor dengan pakai buttercream lah. Kek pandan gula Melaka. Nanti Nori buat lau untuk kek pandan tu ya. Maaf bertanya. Saya baru pertama kali join. Nak tanya esen vanilla kek Nori pakai jenama apa? Tak ada lah. Pakai hak biasa je. Beli kat kedai. Ya nak esen vanilla hak tu je. Kak Nori, saya nak try buat kek birthday pelangi. Boleh saja tak? Better guna fresh cream atau buttercream? Boleh belakang. Nak guna mana? Boleh belakang. Boleh belakang maksud dia sedap lah. Sedap dah boleh belakang tu. Kalau saya kata okey, you all kena buat recommended pakai ni. Bermakna benda tu you all kena pay lah. Takkanlah saya nak bagi tahu. Tu you all kena faham lah benda tu. Kalau saya recommendedkan benda tu betul. Contoh lagi ni okey, saya pakai brand Vivo. Saya recommendedkan pakai Vivo. Dia ada sebab lah. Betul. Banyak pilihan kenapa saya pilih hak tu. Sebab saya ni naik sikit. Pelik pada orang biasalah. Okey, so contohlah you all nak buat kek pelangi Kek pelangi tu you all buat kek span Bila kek span ni you all boleh buat any choice lah. Maksud dia any choice pilihan dia you all boleh buat. Sama ada you all nak gunakan fully buttercream pun boleh. Sama ada you all nak gunakan fully fresh cream pun boleh. Sama ada you all nak gunakan fully fresh cream cheese pun boleh. You all nak mana pilih ataupun you all nak apa tu? You all nak dalam dia buttercream, luar dia fresh cream pun boleh. You all nak luar fresh cream, dalam buttercream dalam buttercream, luar fresh cream. Ataupun luar buttercream, dalam fresh cream pun boleh. Ataupun you all nak gunakan fully cream cheese pun boleh. Cream cheese tu you all kena campurkan dengan fresh cream. Itu lagi recommended lah sebenarnya. Perek. Okay.
Alright. Avamilak Kak tu 150L ke 120L? Maaf Norris, akak nak tanya Swiss roll kalau guna tepung Nova, boleh tepung Nova, cuma dia lain sikit lah. Dia lain sikit. Macam sebelum ni adalah sekali tu saya tunjuk dekat you all cara kata gunakan tepung Nova ataupun tepung Royal Muffin Mix pun boleh. Walaupun dia tu Muffin Mix, tapi dia tak sama dengan Muffin Mix dia. Dia beza dia. You all kena tahu dia. Royal Muffin Mix dengan Muffin Mix. Tepung Royal Muffin Mix dengan tepung Muffin Mix dia berbeza sangat. Janganlah you all buat gunakan contohlah resepi tu nak guna pakai Hokkaido ataupun you all nak gunakan pakai nak guna Swiss roll, nak pakai tepung sebenarnya tepung Royal Muffin Mix tapi you all beli tepung Muffin Mix. Tak jadilah dia jadi muffin laki you all. Tak jadi. Alright. Okay. Line tak clear Nori, tersekat-sekat. Line tak clear kok. Okey tak saya punya line ni? Boleh guna tak tepung spasmik untuk cupcake? Boleh, tak ada masalah, boleh je. Betul-betul dah jumpa dah customer macam tu. So kalau you all dah jumpa dah customer macam tu, pastikan you all kena tahu masa tu sesuai ke tak. Sebab itulah kita kena ada pengalaman. Pengalaman itulah yang akan kita explain dekat kita punya customer. Bukan you all jangan duduk berimajinasi ataupun you all nak benda tu, nak perfect semua. Tidak akan dapat punya. Sebab benda tu you all kena belajar. Daripada buat lagu ni, tak jadi. Ataupun buat lagu ni, dia kena sejukkan at least 1 hari. Dia kena. So benda ni you all kena explain dekat you all punya customer. Bukan kata, boleh. Semua taram je. Tidak boleh. You all kena tahu, kek ni sesuai tak? Kalau orang tu nak pick up petani, kek ni okey tak? Saya ada juga serta-serta. Sebab tu lah, kalau contohlah, customer tu dia nak kek ni. Saya nak ambil petani. Saya pun akan suggest dia. Apa kata tukar dia benda ni, kita pakai kek ni lagi sebab dengan keadaan dia tak sesuai. Sebab kalau kek coklat moist, dia kena at least 1 hari ataupun buat sebelum. Tapi akak dah nak pick up petani. So why not akak gunakan benda ni? Sebab tak, itu value nama dia. Value. Itulah cara kita nak buat bisnes. Bukan kata boleh, tak ada istilah moga nak kan customer is always right. Memanglah customer is always right. Tapi kita pun ada suggestion benda tu, tak? Kita kena suggest benda tu. Barulah kita ni tidak kata kita tidak letih. Kita pun ada perancangan nak buat, nak dekor lagu mana, nak hias lagu mana, nak buatnya bahaya-bahaya tak ada. Ni kita ni pakai ambil je. Boleh. Mentaka dia nak order, nampak duit dah. Tak boleh lagu tu bahaya tak boleh. Buat bisnes tu namanya bisnes bakery ni tidak boleh buat lagu tu. Dia kena ada perancangan ataupun dia ada kata kek-kek tertentu boleh ambil time kata last minute boleh. Adalah kek-kek tu. Fresh cream tu dah siap atau kena buat macam buttercream? Fresh cream tu you all beli kat kedai bahan kek, lepas tu balik kena putar lah. Buttercream pun sama juga, balik kena putar juga. You all beli ni bahan-bahan asas ni, contohlah bahan-bahan asas ni, you all beli bahan-bahan asas ni, lepas tu balik tu kena putar. Clear je. Akak dah buat biskut crunchy resepi Norris sedap sungguh rangut. Pakai butter anchor, margarin pelangi. Thank you share resepi Norris. Fresh cream yang dah putar boleh simpan dalam peti ais tak? Boleh, apa tak bolehnya. Assalamualaikum Norris, boleh tak sponge mix dibuat rainbow cake? Boleh, bapanya saya dah buat sponge mix pakai rainbow je. Dah lama tak mengikuti lah Norris sebab busy dengan catering. Tapi tetap suruh adik share lah ni. Rindu dengan suara and lateral Norris. Red velvet boleh ke kalau kukus? Kalau macam saya, kita dah dapat dah benda tu. Saya sebenarnya, sebab apa saya tak recommendkan kukus? Sebab apa? Sebab benda tu, bila you all buat kukus, dia dia punya moist dia tu lah air tau tak? Dia punya moist. Memanglah you all kata, kalau kukus lagi moist. Tapi perlu ingat moist dia tu moist lagu mana. Bukan sebabnya you all boleh buat lah. You all telah buat versi bakar dengan versi kukus. Yang mana lebih
suka. You all suka yang mana? Ataupun you all bagi dekat orang tu pilihan dia, kukuh dengan bakar. You all bagi dekat orang tu terang makan. Okey, ni kukuh ni bakar. Orang suka hak mana? Kalau macam saya, sepanjang saya buat bisnes, orang lebih sukakan bakar berbanding dengan kukus. Sebab kukus dia tu kukus moh lah. Kalau you tak pandai nak kontrol benda tu, memang tak jadi kita punya red velvet. Dia akan jadi batak. Faham tak? So, be careful benda tu. Terutamanya red velvet lah. Faham? Krim tu campur dengan gapo? Krim ni campur dengan ni gula icing. Tu je. You all kena pastikan 2 nisbah 1. Maksud dia cream well lebih banyak daripada shortening. Cream well lebih banyak daripada shortening. Okey? Kalau contohlah you nak buat cream well sekilo. Shortening pastikan lebih kurang 500 gram ataupun 450 lah. Kuih sikit lah. Pastikan 2 nisbah 1 lah. 2 nisbah 1. Fresh cream dan butter cream yang dah putar boleh simpan dalam peti berapa lama? Fresh cream boleh simpan dalam peti lebih kurang 7 hingga 10 hari yang dah putar. Tapi butter cream tak recommendedkan letak dalam peti. Sebab letak dalam luar pun tak apa, dia bertahan dalam suhu bilik, tak ada masalah. Tak menjadi masalah letak luar, tak ada jadi lembek. Melainkan kalau benda tu menghadap kepada matahari ataupun terkena cahaya matahari, memang dia akan jadi lembek ataupun berair lah. Tapi kebanyakan dia jadi lembek lah. Kalau you buat campuran butter cream tu, buat jadi air, memang tak berapa nak kena lah. Dia jadi berminyak. Jadi berminyak. So bila berminyak tu, tak berapa nak okey lah. Bila berminyak, kita punya butter cream kita akan jadi rasa lemuk berlemuk-lemuk. So pastikan you all nak buat tu kena tahu cara yang betul. Terutamanya bila you all nak buat butter cream lah. Supaya kita punya butter cream kita tidak berminyak dan tidak muak. Alright? Okay? So, siapa yang nak dibantu, you all boleh WhatsApp terus tim saya. Hanya 30 orang terawal saja. Saya bagi 25%, 25% lah. 25%. 25%. Kalau ekonomi tu, you all jimat sehingga RM50 lah. You all jimat sehingga RM50. Dah lah jimat RM50. You all dapat saya punya kata benda ni free lagi. 2 ni bagi free. Okay, nanti tim saya akan, siapa yang join saya punya PJJ untuk kali ni, nanti tim saya akan suruh bagi nama, alamat, nombor telefon untuk postkan benda ni. Dan kata gunakan sebaik mungkin lah benda ni. Gunakan sebaik mungkin. Dan untuk malam ni saya akan share dekat you all basic cara nak buat marketing lah. Basic saya kata basic cara nak buat marketing. Dan WhatsApp setuju untuk join PJJ, tak dapat nombor akaun lagi. Sabar. Lalu akaun je, sabar. Sabar kak. Sabar. Okay. Saya pun tengok olah benda tu lebih advance lah. Sebab saya nak lebih dekat lebih dekat, dan saya nak kata benda tu dah sedia ada dah benda tu. Cuma saya nak lebih lengkap dan komplit lebih advance lah. Maksud dia lebih advance, saya menggunakan fully suara saya. Suara saya semua. Saya guna suara saya. Dan saya tunjukkan lebih dekat. Okey, macam mana kemenjadian butter cream. Kalau selagi you all buat tekstur tak jadi lagu ni, bermakna tak jadilah tu. Kalau you all angkat dia jatuh bergengek, tak jadilah tu. Baik, saya akan tunjuk dekat you all. You all kena buat gini sebenarnya butter cream. You all kena buat gini cream cheese. Kalau cream cheese you all ataupun cheese meleleh you all lah, you all kena angkat dia. Cheese meleleh you all tu jadi lagu mana. Kalau cheese meleleh you all berair, tak jadi lagi tu. You all kena pastikan cheese meleleh you all likat elok, baru kita nak letak atas dia cantik. Sebab apa kena buat lagu tu? Sebabnya bila mana you all nak, contohlah you all nak buat cheese meleleh Set nozzle jual tak jual. Yang ini untuk nak bagi khas untuk yang mana yang join saya punya PJJ, dan yang mana yang nak buat benda ni untuk jana pendapatan, ataupun you all nak upgrade you all punya PJJ, bolehlah dapat free. Bagi free nak jual. Nak pula dah. Okey. Cheese meleleh tu sebab apa saya bagi tahu. Okey, you all kena buat
cheese meleleh tu bagi kental macam ni. Jangan cair loleh. Tak cair sangat. Sebab apa? Sebab nanti kalau you cair tak jadi benda tu. Bila you letak dalam bekas untuk kita nak buat benda tu. Contohnya you buat kek pandan ke, kek apa saja. You pun nak letak atas dia tu cheese meleleh. Bila you letak cheese meleleh, bila you keluarkan benda tu, bila you letak luar dalam suhu bilik, dia akan cepat berair. Bila you tungging dia akan cepat berair. So kita nak biar dia likat elok. Sebab apa? Sebab bila likat elok, dia akan kita nak bawa jauh pun okey. Dia tu benda tu selamat So pastikan you kena buat cheese meleleh ataupun buttercream tu dengan cara yang betul. Kalau buat tu tak betul, memang tak menjadi kemenjadian kita punya buttercream ataupun cheese meleleh. Alright? Cheese meleleh tu, ya Allah, follow je tu. Nanti saya benda tu ada sikit lagi nak kena tambah. Sikit lagi nak tambah. Okey, sebabnya ada sikit lagi tak okey lah, kurang sikit lagi. Saya nak tambah lebih sikit. Pedok. Kalau ikut tak padai. Tak padai dengan tu sebab saya bagi value yang lebih pedok. Itu value namanya. Itu value pedok. You ingat benda-benda lagu tu you nak dapat RM10 cannot lah. Tahu tak? Memerlukan tenaga saya, memerlukan masa saya untuk saya buat, dan benda tu saya kena buat dan saya gunakan suara saya. Suara saya. Kalau you tengok, kalau you perasan saya punya PJJ saya, terutamanya ekonomi lah, sebab ekonomi permulaan saya buat PJJ. So suara saya hanya, tak silap saya, buat kek coklat emas ya dek. Saya buat masukkan ni. So benda tu. Tapi untuk kali ni saya akan gunakan suara saya. Saya akan gunakan benda tu kalau benda tu sebab saya kena talent tau dah. Kena masukkan benda ni. Suara saya kena benda tu dok. Kalau mana jolo ke? Tak boleh lah dok. Biar kena serasi benda tu. Barulah you faham dan you boleh buat. Kalau benda tu saatnya aku tengok Nori pak masuk telur. Dia tak oyak telur pun dia masuk gula. Lain dok. Lain benda tu. So saya kena benda tu kena buat macam mana? Kena buat kata one by one. Kalau tidak memang you all tak akan faham dok. Payahlah nak faham. Sebab benda yang baru ni, orang nak belajar benda tu dia kena tengok, kena faham baru dia boleh buat. Bila you buat tu belum tentu lagi. Mungkin ada jadi, mungkin ada tak jadi. So saya tak nak gitu. Saya nak you all tengok benda tu, faham, dan you all boleh buat pula jadi elok. Alright? Okey lah. Pengen je lebar lah aku explain ni. Okey. So siapa yang nak dibantu, you all boleh WhatsApp terus tim saya ataupun klik link bawah tu. Tim saya akan bantu you all buat sampai jadi. InsyaAllah benda tu saya akan bantu you all. Dan yang mana yang join saya punya kata kelas untuk minggu ni, banyak benda yang saya akan explain ataupun saya akan bagi tahu dekat you all, untuk you all kata benda ni walaupun dekat rumah kita boleh jana pendapatan. Okey baik Nori, kami tunggu malam ni insya-Allah. Salam Nori dari Bangi ni. Orang nak tubik ni. Alright. So siapa yang nak dibantu, you all boleh WhatsApp terus tim saya lah untuk dapatkan promo 25%. Jimat kalau ekonomi tu jimat sehingga RM50. Kalau premium jimat sehingga RM124. Kalau expert jimat sehingga RM174. So benda tu tau. Jimat jimat sehingga silap. Jimat sehingga kalau premium jimat RM125, 125. Kalau expert jimat 175. Okey, 175. Lepas tu you dapat pula saya punya nozzle ni. Lepas tu yang mana yang join saya punya expert dapat pula free buttercream daripada saya. Yang tu untuk yang mana yang join saya expert lah. Itu expert saja. Dan yang paling penting coaching dengan saya. Itu yang paling penting lah. Coaching dan Zoom dengan saya. Alright. Terima kasih Nori. Jumpa lagi malam ni. Baru masuk ketinggalan kereta api tu lah. Pukul berapa malam ni? Standard saya buat 9.30 malam lah. Standard kelas saya pukul 9.30. Tak kira lah ekonomi ke premium ke expert ke sama je. 9.30 hari ekonomi, 9.30 hari Isnin, premium hari Selasa 9.30, expert 9.30 juga. Cuma untuk expert minggu ni saya buat Zoom deh. Minggu lepas saya buat live
Minggu ni saya buat Zoom. Saya akan selang-selikan benda tu lah. Alright. So, okay lah. Saya nak undur diri dulu. Terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Siapa yang nak dibantu, you all boleh klik link bawah. Kita buat sampai jadi. Okay. Ambillah tindakan. Sebab tindakan itulah yang akan merubah kehidupan kita dan bisnes kita. InsyaAllah. Alright. So, saya undur diri dulu. Nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.